perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allahul Malik, yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik, yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum para penonton semua. Apa khabar? Tahniah diucapkan pada mereka yang berada di depan kaca TV kerana mereka yang berpagi-pagi ini memang amazing people, orang yang luar biasa. InsyaAllah dapat keberkatan, dan pasti yang menonton kami di saat ini adalah geng-geng subuh ni. Alhamdulillah. Dan anda semua, topik pada pagi ini untuk memberikan kita semangat yang membara memang best sangat, sebab setiap kali kita di Assalamualaikum subuh, kita nak mulakan tapak yang baik. Kita nak mulakan hari kita dengan langkah yang betul mengikut paksi Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kita ada Waalaikumsalam yang menutup hari kita, yang nak cantikkan satu proses harian kita. Namun topik kita pada hari ini, ya Allah, best sangat. Memang orang yang bagi topik ni pun adalah orang yang bermotivasi tinggi, iaitu buat sampai boleh. Kadang-kadang kita dapat satu projek baru, sesuatu yang baru, ya Allah, serabut kepala otak kan. Fikir, ya Allah, aku tak tahu nak buat benda ni. Kadang-kadang ketidaktahuan kita tu yang menakutkan kita. Namun tidak boleh kita alpa, kerana konsep dalam Islam hari ini kita nak huraikan, kita kena buat sampai boleh. Jadi bersama dengan saya di studio ialah Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengerusi Mushola Ar-Rawdah. Masya Allah, orangnya memang buat projek yang sampai boleh. Sampai boleh insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga rakan mesra kita, selebriti kita hari ini, saya pun excited tengok. Dafi Ismail Sabri, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini tak datang dengan apa, baju tentera Wah, ini tak. Hari ini topi tentera tukar dengan serban. Serban perjuangan. Alhamdulillah. Okeylah Ustaz kan, topik pada hari ini, topik dia sangat cantik. Orang yang memberikan topik ini pasti melalui macam-macam perkara yang mencabar, yang kena buat sampai boleh. Contohnya projek musalah lah kan. Ya, betul. Tapi kita bercakap tentang dalam konteks Al-Quran dan hadis. Sebab kadang-kadang kita tengok ada pandangan, pemikiran orang Muslim yang rasa macam ala kadar je kita ni. Jangan nak lebih-lebih sangat. Dia tak faham konsep wasatiyah kan. Jadi sebenarnya Islam memotivasikan kita buat sampai boleh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah. Terima kasih juga Dafi menemani kita pada pagi ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Apa khabar sahabat-sahabat penonton semua? Alhamdulillah hari ini dapat bincang satu topik yang sangat besar. Buat sampai boleh. Kita bukan nak buat misi bakara pagi ni, nak buat misi subuh, tapi mungkin ada perkaitannya nanti kan. Betul lah kata Farah, kadang-kadang kita sebagai Muslim kita menganggap buat kerja itu tak apalah, kita ni wasatiyah, lebih kurang je. Itu satu salah tanggap yang sangat besar bagi saya. Kerana kita diajar Nabi kita Muhammad SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amala ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah SWT, kata Nabi, sangat suka seorang hamba ni bila buat satu amalan, dia buat tu dengan itqan, dengan committed. Mana kena buat sungguh-sungguh. Ingat dulu zaman kita sekolah lah, ada satu kata-kata penyair Arab yang sangat popular, yang selalu ditulis di buku-buku nota. Man jadda wajada. Siapa berusaha, dia dapat apa yang diusahakan. Maknanya, dalam hidup kita ni tidak boleh buat sambil lewa. Tak boleh. Tak ada istilah kerja sambil lewa. Kena kerja mesti committed, kena sungguh-sungguh. Dan satu perkara yang kita kena ingat, sebab dia ada hitungan amal. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah, beramallah kamu, bekerjalah kamu, Allah akan melihat amalan kamu. Bermaksud bila Allah lihat amalan kamu, kita nak tunjukkan kerja kita pada siapa sebenarnya? Pada Allah. Jadi, yang kita nak tunjuk ni Rabbul Jalil, Allah yang mencipta kita, tentu sekali kita buat sebaik mungkin. Kalau kita nak present paper kita pada prof kita, tentu sekali kita nak buat yang terbaik. Kalau kita present pada PM sebagai contoh, nak lagi baik. Kalau kita present pada Agong, tentu sekali yang lebih baik kita buat. Ini kita nak present pada Allah. Kita tentu sekali nak buat yang sehabis baik sampai boleh. Allah sebut wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Tak cukup dengan Allah melihat, Rasul juga melihat. Wal mu'minun, dan juga orang beriman akan melihat. Bermaksud setiap tindak tanduk kita dalam bekerja, Allah melihat, Nabi melihat, kawan-kawan kita melihat, masyarakat Islam seluruhnya. Maka sebab itulah kita mesti kena buat sesuatu kerja yang diamanahkan kepada kita dengan penuh dedikasi, dengan penuh komited. Tidak ada istilah buat, alah, lebih kurang je, cincang-cincang sajalah. Tak boleh. Memang kita kena buat sungguh-sungguh. Tapi tentu sekalilah, kita ni tenaga kita terhad. Ialah kita ni manusia, kita bukan robot.
ialah buat ikut kemampuan kita. Tidak salah kalau kita mampu membuat, melaksanakannya dengan kita tahu saya tak mampu nak buatlah. Yang selebih ni kena minta bantuan orang lain. Tidak ada masalah pun. Tapi jangan di awal-awal lagi kita tinggalkan terus kerja yang dibuat secara dedikasi hanya dengan mengatakan Islam ni tak suruh kita macam ni pun, tak suruh susah. Tidak, memang tidak menyusahkan, tetapi kita kena buat kerja dengan dedikasi. Saya ingat satu cerita lah Farah, Dafi. Sayyidina Umar Al-Khattab satu ketika dia pergi ke masjid, ada satu kelompok ahli zikir pada ketika itu yang duduk berzikir sepanjang hari, pagi, petang, siang, malam. Maka kata Sayyidina Umar, la taqudanna ahadukum ala talabi rizq. Umar kata, kamu semua ni jangan duduk-duduk saja, duduk berzikir saja untuk cari rezeki. Sesungguhnya langit ni tak turunkan hujan emas dan juga hujan perak. Bermaksud, tak boleh kita hanya duduk, menunggu tanpa berusaha. Kena buat kerja sungguh-sungguh. Itu sikit saya rasa yang mungkin boleh sebagai intro lah. Nanti kita dengar daripada Lance Corporal sebelah ni. Apa nak sembang kan. Masya Allah, saya rasa kalau orang yang dah tengok movie yang Dafi lakukan baru-baru ini, Malbat, Misi Bakara tu, Masya Allah, tak boleh bergerak. Pergi toilet pun tak. Tahan tau. Semangat. Semangat. Dan dia punya cerita penuh momentum. Tapi yang kita amaze-nya sekali ialah yang rasa luar biasa, Dafi jadi tentera. Masya Allah. Jarang-jarang Kita tak dapat bayangkan kan. Tapi wow, membawa watak dengan baik sekali. Pasti ni bukan mudah. Senang ke susah? Susah. Sebab saya sama macam orang lain sebenarnya. Masa mula-mula dapat tawaran watak ni, saya kejut tak? fikir 2 kali juga nak ambil ke tidak. Sebab saya tak naklah cacatkan filem orang. Kan, kalau saya tak boleh bawa watak ni dengan bagus, saya fikir macam boleh ke saya jadi tentera? Ya. Jadi saya ambil tu sebagai cabaran lah. Okey. Dan saya proceed kak. Alright, macam mana Dafi buat satu projek yang Dafi sendiri pun rasa macam biar betul aku boleh buat ke tidak ni kan? Pasti perlu buat sampai berjaya. Betul, buat sampai boleh. Sampai boleh, sampai menjadi kan. So kalau macam tu Dafi, dalam konteks kita buat kerana Allah sampai boleh tak kaitkan? Bagi saya bila kita decide untuk ambil sesuatu kerja, itu kita dah ambil tanggungjawab. Betul. Dan macam selalu katakan, kita buat apa-apa pun kita buat kerana Allah. Jadi kalau kita buat kerana Allah, kita akan buat sehabis baiklah macam Ustaz kata tadi. Dan saya rasa bila saya dah ambil something, saya tak ada alasan. Sebab tak ada siapa paksa saya ambil pun. Itu atas keputusan saya sendiri. Jadi saya kena cari jalan macam mana sekalipun untuk pastikan saya boleh deliver benda tu dengan sebaik mungkin. Okey. Maknanya macam contoh jadi askar. Saya buatlah apa yang perlu. Saya training ke, memang production pun ada hantar kita orang training dengan askar, di camp askar. Ada betul-betul. Berapa lama tu? Seminggu jugalah. Nangis tak? Tak menangis. Macam nak nangis tak? Macam nak balik. Mula-mula nak pergi tu rasa macam ini menangis sekejap ni. Tapi alhamdulillah tak nangis. We actually had fun. Lepas tu saya dah ambil langkah-langkah yang kira inisiatif sendiri. Okey. Saya pergi weapon training sendiri. Saya bayar orang lah. Lepas tu saya hire personal trainer supaya saya nampak lebih presentable untuk Nampak represent betul-betul askar macam kita. buff lah. Sikit, Fit kan. macam askar. Sebelum ni saya agak sikit. So saya rasa tak ada alasan. Maknanya kalau kata kita dah ambil tanggungjawab tu, buat sehabis mungkin. Kalau kata ada apa-apa halangan, cari jalan penyelesaian. Masya Allah. So Dafi ni boleh dalam selalu kita dengar cerita-cerita macam ni macam pelakon kat Hollywood lah. Kan yang buat extra research. Apa yang membakar semangat? Sebab tak semua pelakon sebegitu. Kita tahu ada setengah pelakon yang sebegini. Dafi dalam industri tu mesti tahu kan. Yang buat extra research, yang buat extra homework, yang buat extra training, ataupun yang pergi skrip pun tak hafal. Okay, saya rasa yang skrip tak hafal, saya tak nak komen. Tapi on my side, saya rasa selain daripada reason saya seorang peminat karya-karya Adrian, jadi diberi peluang untuk berlakon di bawah dia pun saya dah rasa beruntung sangat dah. Selain tu sebab we are going to represent Tentera Darat Malaysia. Jadi itu kita orang nak pastikan benda tu kita orang represent something yang orang boleh rasa bangga boleh tengok. So saya rasa tanggungjawab tu adalah one of the reason why kita orang try untuk deliver benda ni sehabis baik lah. Baik, Masya Allah. Kita yang dengar tu pun rasa macam diberi semangat. Tapi bahu yang memikul hanya Allah yang tahu. Proses tu pasti mencabar berapa bulan total? Saya tak ingat lah, berbulan-bulan jugalah. Tapi shooting process was almost 2 months lah.
Okey, Masya Allah panjang pastinya dekat setengah tahun kot. Ya. Tapi kita nak masukkan lagi, kita nak campurkan lagi. Macam mana kita nak pastikan bahawa ini apa-apa saja kita buat dalam perjuangan hidup kita, dalam apa sekali konsep pun, segala segi pun kita buat bersungguh-sungguh sampai jadi. Kaedah dia. InsyaAllah kita kongsikan mengikut Al-Quran dan Sunnah sekembalinya kita nanti. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan ayah? Tahu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Buat sampai jadi. Ini prinsip ditekankan oleh Allah, dan dalam Al-Quran pun ada ayat sebegitu, malah disokong dan didukung oleh hadis-hadis Rasulullah. Dan hari ini kita nak kongsikan satu projek yang buat sampai jadi. Masya Allah, dan saya pasti di awal bersama dengan kami Ustaz, masa tu mungkin ada yang rasa macam tak jadi kot. Entah jadi ke tidak kan? Jadi ke tidak ni susahnya, tak logiknya. Ni projek tak masuk akal. Pernah tak ada sampai ada orang macam mungkin memberi gambaran sebegitu? Ada, memang ada. Alhamdulillah lah, di peringkat awal dulu masa kita tolak tanah, bila sebut projek itu bermula dengan 5.5 juta nak buat collection daripada orang ramai, memang menggaru kepala. Kata garu tempat tak gatal, kata orang tu. Macam mana nak collect duit orang ramai untuk bina satu masjid yang berskala besar dengan hanya offer kepada orang ramai untuk join. Saya ingat ketika awal-awal Januari tahun lepas, ketika mula saya di TV Hijrah ni, pada ketika itu memang baru naik piling. Allahu Akbar, macam-macam cabaran lah. Dan
yang kata-kata belakang ni apa nak buat surau besar-besar sangat. Buat biasa sudahlah. Yang susahkan diri kenapa? Tapi itulah alhamdulillah kita punya tim kita buat sampai boleh. Sampai jadi alhamdulillah sehingga saat ini tinggal lagi tak sampai 10% berbaki. Cumanya berbaki 10% ni kos dia besar. Sebab yang hujung-hujung ni kapet 124,000 kapet masjid, apa akustik pun 100,000 lebih. Kadang-kadang ramai tak ambil tahu, tak ambil kisah tentang akustik. Ni kita kata sebut komited tadi ni. Kita sampai tahap akustik pun kita sediakan. Bukan sekadar PA sistem yang baik, akustik kita sediakan. Apa maksud akustik? Akustik maknanya kita kata apa? Kalau sound dia maknanya tidaklah kalau jadi imam sedap. Tidak boleh dia terkeluar, dia berpecah suara tu. Jadi akustik kita buat, kemudian dalam masa yang sama kita hias kubah ni sebelah dalam tu putih. Kita panggil artis lukis Asmaul Husna dengan corak bunga yang kita bagi pada dia, kita minta dilukis bagaimana yang kita nak. Dia boleh buat tu, masya-Allah. Dia buat, dia lukis pada satu mall, satu sekeping macam kertas besar tu, kemudian dia lukis ke atas tu. Dah 2 minggu lebih tak siap-siap lagi. Tinggal lagi 3/4 lagi nak siap lukisan Asmaul Husna dengan khat tu. Masya-Allah. Dan nanti khat yang di atas tu bertulisan Asmaul Husna tu akan diturunkan ke kapet tanpa ada tulisan As-Sabur, Asy-Syakur, tak adalah. Tapi bunga tu akan turun pada kapet bercampur dengan hiasan kapet yang kita tempah khas macam kapet di Raudah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi nanti Dafi kena datang, Hafiz. Ini projek orang negeri kita ni. Boleh. Masya Allah, tabarakallah, memang bukannya mudah kan nak berjaya. Dan kita pun lihat di kaca TV itu dia rupa dia, tapi dah lebih daripada tu kot. Lebih dah, menara tu dah bercat semua dah. Ini hiasan tu yang dilukis tu. Ini idea kita lah. Cantik. Tapi dia tak siap lagi. Yang ni tak siap lagi. Yang ni idea kita. Kita minta nak buat macam ni. Jadi dia ambil gambar ni, dia lukis. Ni daripada mana? Ni daripada mana dia punya masjid ni? Yang ni design ni saya tak pasti di mana, tapi banyaklah diberi contoh oleh tim ni. Jadi ni antara yang nampak menarik lah. Bulat tu. Sama, lukisannya sama. Masya Allah, Ustaz, sikitlah kan sebelum kita nak wawarkan bagaimana kita nak sama turut serta. Momen yang Ustaz rasa paling bersemangat untuk selesaikan projek ni dan pada keadaan yang paling sukar. Satu momen yang saya tak boleh lupa sampai sekarang ketika harinya kubah diangkat. Kubah tu dia punya diameter dia lebih kurang lebar 30 kaki lebih kurang. 30. Wish, besar. Besar 30 kaki. Jadi dia angkat hari itu, saya ni satunya bimbang kalau jatuh macam mana angkat dengan kren, tergantung. Macam kita tengok dalam TikTok yang ada kubah terbang ke Indonesia. Allahu Akbar. macam insiden yang sama. Terbang, pergi letak kat tapak dia. Jadi pada ketika itu kita rasa suspend, ramai orang memerhati, kita buat live. Kemudian dalam masa yang sama, kita risau. Saya ni risau, buat kubah ni ramai orang tak tahu. Kubah mahal. Bimbang jatuh, tapi bila dah letak tu dia jadi macam satu motivasi sebab kita masuk dalam istilahnya hari ini dalam sejarah kita berjaya meletakkan kubah pada tapaknya dan tak miss perfect lah, alhamdulillah. Sikit-sikit kena touch up tu okeylah, biasalah. Masya Allah, pasti ada signifikasi kan. Okey, Ustaz, kita war-warkan bagaimana para penonton boleh masuk dalam turut serta dalam projek ni. Silakan. Baik, bagi tuan-tuan dan puan penonton semua yang nak join bina masjid, yang Nabi sebut sampai bina sebuah masjid kerana Allah lillahi ta'ala, walaupun sekecil sarang burung, kecil tu. Munasabah lah, tak munasabah lah sarang burung. Tapi nak ceritanya, sekecil itu sumbangan kita, batu-bata, separuh batu-bata harga mungkin 20 sen kita sumbang. Nabi kata Allah telah membina untuknya mahligai dalam syurga. Jadi marilah bersama saya, kita dah 10% terakhir ni, lepas ni kita offer lagi dah. Lepas ni kita nak buat madrasah, tentu sekali tak sama dengan bina masjid. Jadi peluang terakhir yang kita akan terima handover bangunan masjid ni 31 Oktober insya-Allah. Lepas tu kita akan mula program tahfiz, kelas kafa, ada zon perniagaan, semua itu kita akan guna seoptimum mungkin. Dan ada dewan seberguna yang kita buat ni, nanti kalau ada nak guna untuk buat majlis kecil-kecilan, buat majlis kahwinan ke sebagainya, boleh kita bagi FOC. Masya Allah. Tak ada masalah. Masya Allah. Moga Allah permudahkan urusan Ustaz. Amin. Sebab ini satu, orang kata, projek yang membantu komuniti.
Dafi dah lama dalam industri ni. Kan walaupun muka baby face tapi dah lama dalam industri Macam ni. dulu ya muka dia. Sama nampak? je. Saya rasa tua sangat dah. Tak. Tapi alhamdulillah maksudnya kalau kelangsungan kerjaya Dafi tu masih lagi kuat. Maksudnya ada usaha yang banyak. Nampak kat luar tu macam simple tapi yang kat belakang tabir tu masya-Allah bagi sedikit jentik sedikit motivasi kepada para penonton baik yang anak muda ataupun mereka yang seusia dengan Dafi dah lebih tua untuk tidak putus semangat. Saya rasa simple je lah. Kalau kita diberi apa-apa kerja, tanggungjawab, buat sehabis baik. Tak ada excuse. Kena fikir apa benda yang kita buat pun selain daripada diri kita sendiri, dia melibatkan orang lain juga. Sebab kita hidup ni sentiasa dikelilingi orang kan. Jadi feel that responsibility towards others juga. Dan dia macam ni, bila kita usaha, kita akan dapat hasil dia. Bila kita dapat hasil tu, benda tu sebenarnya akan push kita untuk buat lagi baik pada masa akan datang. Sebab kita dah rasa puas tu. Jadi itu je yang saya boleh beritahu lah. Sebab saya pun 16 tahun dah diam tak diam dalam industri ni. Masya Allah. Walaupun mungkin ada orang rasa reason saya kekal sebab lain. Tapi kan malah cakap tapi maknanya saya sendiri tahulah. Lagi satu yang penting kena tahu diri sendiri. Kita kena tahu apa kita buat. Dan always surround yourself with positive people. Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya dari segi dunia kreatif dia sangat bergantung pada talent. Dia tidak bergantung pada benda lain kecuali projek tu buat sendirilah. Mungkin. Baik, tapi alhamdulillah Dafi tahniah sangat. Kita sangat-sangat seronok menonton Seronok. cerita yang Dafi lakukan tu. Semua pergilah tengok cerita Malbat tu. Tapi apa pun kita nak kata sebelum tu, dapatkan tengok dulu buku di hadapan ni. Buku ya, betul. Kita kongsikan sikit Ustaz. Ni buku ni Jauhlah Al-Quran terbentuk ada Quran. Ni buku ni adalah buku ringkasan kepada perbincangan yang ada dalam 30 juzuk Al-Quran. Mengikut juzuk 1 apa perbincangannya, juzuk 2 perbincangannya adalah bentuk konteks ayat. Kadang-kadang kita baca terjemahan Al-Quran, kita tak tahu perbincangan itu sampai di mana. Ayat berapa ke berapa. Jadi saya tolong bantu pembaca buka Al-Quran, tengok terjemahan dan buka buku di sebelah. Tengok apa perbincangan itu kat mana. Contohnya 1 hingga 10 ayat dia cerita tentang apa. Ada saya ringkaskan. Tua tu bermaksud kita kembara dalam satu hari 1 juzuk je. Mana 30 hari selesai kita baca buku ni. Tapi dalam box ni bukan satu buku saja, dia ada 2 buku. Buku tu ada Quran dan satu lagi buku terjemahan kitab At-Tibyan Imam Nawawi yang saya sendiri terjemahkan. Dan ada aksesori lain, ada sijil, kemudian ada penanda buku dan sebagainya. Ini boleh didapatkan dengan menghubungi talian hotline kami sebagaimana tertera di kaca televisyen. Harga RM70, separuh dah kita salurkan daripada harga RM70 kepada pembinaan Mushola Ar-Rawdah. Bermakna membeli sambil menderma untuk pembangunan Masjid Ar-Rawdah. Dan nak buat hadiah pun memang best sebab cantik sangat. Yang ni kita bagi kat Rafi ni. Hadiah untuk Rafi. Saya dah dapat dah. Sebab nampak dia buat sampai boleh tu kita bagi. Boleh dapat Reward dia lah. Reward. Jangan kata sebab boleh, Dik. Masya Allah. Sebab boleh deh. Cerita lain. Ustaz, minta maaf. Dan apapun Ustaz, jazakallah khairan kathiran. Dafi, terima kasih. Dan kita nak minta para penonton doakan bahawa projek yang dibawakan melalui projek Mushola Ar-Rawdah ni dapat diselesaikan cepat-cepat. Kita nak pergi solat di sana, di masjid yang cantik. Dengan projek yang amazing. Yang kawasannya di tepi pantai. Dekat sikit lah kan? Ya, dekat lah. Dekat. Jadi anda semua ayuh kita dapatkan maklumat di Kaca TV. Terus salurkan infak anda sekarang. Para penonton, kita rehat seketika. Terus bersama kami di Assalamualaikum. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan ayah? Tahu pun. حي على الصلاة. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah.